Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam satu lagi janji Alkitab. Yang hari ini kita akan melihat dari Mazmur pasal 4 ayat ke-8 atau di bahasa Indonesia ayat yang ke-9. 94节 Psalms 4 verse 8. Mazmur pasal 4 ayat yang ke-8. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Seorang saudari yang bernama Carmen, dia menghadapi masalah tidur. Bukannya dia ada penyakit, tapi sebab ada satu ketika dia kedapatan bahawa di kawasan perumahan dia yang di mana dia tinggal adanya banyak pencuri. Jadi dia sudah dengar jirannya kena, jiran itu kena, jiran itu kena. Dia mulai khawatir dan takut. Jadi tiap malam dia harus pastikan pintu sudah tutup, lock orang bilang sudah tutup dan sebagainya. Malahan dia sudah orang lain untuk tambah, iaitu lock, itu mangga di pintu depan, pintu belakang, di tingkap, dan dia pun mulai memelihara seekor anjing untuk menjaga supaya terjamin Tapi itulah, sampainya dia sendiri pun masih takut. Dan kadang malam tu kalau dia dengar sesuatu kikat, dia bangun tu, dia terjaga. Yang terutama adalah pada jam 4 dia akan bangun, sebab dia diberitahu daripada jiran yang mangsa-mangsa pencurian ini. Mereka bilang jam 4 lah, jam 4 tu dia datang, pencuri itu. Jadi dia jam 4 tu dibangun, dia mau pastikan bahawa dari jam 4 hingga jam 5 begitu dia akan berjaga dan pastikan tidak ada pencuri masuk. Kalau pencuri datang, dia di sana akan telefon polis begitu. Jadi sentiasa secara otomatik dia bangun jam 4, malahan suaminya, anaknya sedang tidur dia yang berjaga sampai security guard sudah. Dan lepas tu baru dia tidur balik. Sentiasa, sebab begitu tidurnya tidak cukup, tidurnya terganggu. Dan itu pun telah mengganggu kerjanya, ganggu prestasinya sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang pekerja. Jadi lama-lama dia sudah mulai ada sakit secara fizikal sebab kurang tidur kan. Itu pun kalau dia tidur tidak dapat tidur dengan aman. Setelah dia datang dan berjumpa dengan ayat Alkitab ini dalam renungannya, dia perasan ini yang dijanjikan oleh Tuhan supaya dia dapat tidur dengan aman. Mula-mula dia rasa agak sukar untuk mempraktikkan ini, untuk percaya firman ini. Tapi akhirnya sebab pimpinan Roh Kudus, dia tahu ini datang daripada Tuhan, janjinya Tuhan. Jadi dia serahkan kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dia mulai dapat tidur dengan aman. Dia tidak lagi bangun jam 4. Yang hanya dia buat sebelum tidur, dia pastikan semua tutup, itu saja. Dia serahkan kepada Tuhan. Dia tidak takut sudah. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat dia tidur dengan aman. Hari ini saya percaya sebab banyak masalah yang timbul atas pandemik ini yang membuat kadang bisnes terganggu, pekerjaan terganggu, masalah kewangan. Waktunya ada masalah kewangan, masalah hubungan di antara suami isteri, nanti anak tidak dapat ada cukup mungkin tata untuk belajar dalam talian. Semua itu akan timbul, semuanya akan menjadi tidak baik. Orang yang demikian kebanyakannya akan hilang satu waktu tidur yang baik, sebab dia tidak dapat tidur dengan aman. Sentiasa ada fikir macam mana besok, macam mana nanti hutang tu, macam mana semua ini. Saya mendorong kita semua, bukannya bermaksud lepas ini bangun itu hutang akan hilang.
Tapi kamu harus percaya kepada Tuhan. Apa yang kita boleh buat kalau masalah begitu? Kita harusnya percaya kepada Tuhan, dan supaya Tuhan dapat membaringkan kita, supaya kita boleh diam dengan aman. Hanya orang yang begitu, dia dapat fikir dengan baik-baik. Dia dapat fokus, dia jelas, dan dia percaya pimpinan Tuhan untuk hari yang baru. Okey, jadi saya mendorong kita semua lah ya. Adakah kita ni masih seperti Carmen, bukan saja pencuri, mungkin ada masalah lain. Anda tidak dapat tidur dan aman untuk beberapa bulan sudah. Kau tahu itu bukan akan menjejaskan kerohanian kamu, tapi juga pasti akan telah menjejaskan tubuhmu secara fizikal. Saya berdoakan supaya anda dapat dibangunkan, dibangkitkan dengan satu kepercayaan iman yang ada di dalam Tuhan. Kamu boleh mulai tidur dengan aman. Amin. Saya mau mengajar sesuatu ya, di mana ini saya akan mengajar orang lain juga, bahawa kita boleh buat ini. Satu adalah saya mau kamu berdoa sekarang dengan tanganmu simpan di bahumu. Okey. Dan berdoalah atas beban yang ada di bahu ini. Mungkin kamu letih, tertekan, banyak masalah. Kau terpaksa memikul beban tu untuk sudah sekian lama. Mungkin lebih dari 1 tahun sejak pandemik ini. Saya mau kamu simpan tanganmu di sini dan mulai berdoa. Serahkan kepada Tuhan segala bebanmu yang membuat kamu letih. Tuhan akan mengangkat tu. Lepas tu kamu boleh simpan tanganmu di kepala, berdoa untuk apa yang di dalam pikiranmu sekarang. Apa yang mengganggu anda, yang buat kamu mungkin tidak boleh fikir dengan baik, ataupun terlalu banyak kamu fikir. Berdoa supaya fikiran ini dapat ditenangkan, fokus ke atas apa yang dijanjikan oleh Tuhan, supaya kamu boleh memandang kepada Tuhan. Jangan, orang bilang, jangan kaget, jangan terlalu khawatir. Berdoa untuk fikiranmu. Terakhir, simpan tanganmu di hatimu. Berdoa untuk fikiranmu, berdoa untuk perasaanmu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Adakah kamu rasa takut, rasa khawatir? Kamu rasa macam mana nanti hutang bulan depan macam mana? Adakah kamu dalam keadaan satu perasaan yang tidak tertentu? Perasaannya mungkin geram. Berdoa untuk perasaan kamu, sebab Tuhan boleh memberi damai sejahtera kepada kamu. Amin. Kamu boleh praktik. Ini saya baru belajar 2 minggu yang lalu dalam satu konferensi di London, dalam tarian lah. Saya belajar ini, saya rasa dia sangat berguna. Okey. Jadi kau boleh praktik ni. Salah satunya yang dapat kita datang kepada Tuhan, caranya kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi kamu satu tidur ataupun rehat, dan dapat diam di dalam Tuhan dengan aman. Amin. Jadi Tuhan memberkati. Biarlah hidupmu dapat diubah dengan janjinya daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.